Dua hari sebelum sepak mula aksi pembuka tirai Liga Super 2022, jurulatih berpengalaman B. Satyanathan sah kembali mewarnai kancah Liga Malaysia apabila memulakan latihan pertamanya bersama Sarawak United pada Rabu. Akui teruja dapat mengendali semula sesebuah pasukan. Bekas jurulatih negara itu bagaimanapun berkongsi kepada wartawan Zulhelmi Zainal Azam yang dia menganggap permulaan sulit buat skuadnya apabila Kedah dan JDT menanti skuad Ngap Sayot dalam dua aksi pertama. Ya, baru hari ini saya mula training, iaitu 2 hari sebelum game. Hari ini 2 hari bulan, saya hari ini baru turun dengan tim. Okay. So, dalam masa yang singkat ni, saya ikutlah apa yang Ella telah buat latihan sebelum ni. Mereka dah pergi ke Sabah untuk tournament dan sebagainya. So, saya akan ikut apa yang Ella buat. Ada perubahan yang sikit. Dan tetapi selepas FA Cup mungkin saya diberi masa untuk buat satulah, ya. Dan kita pada tahun ni mengikutkan presiden, kita tak nak belanja besar. Kita kena selesaikan hutang-hutang dulu. So inilah apa yang presiden kata pada kita semua. Tetapi itu bukan bermakna kita give up. Kita nak kekal dalam Liga Super dan saya harap pemain-pemain yang ada sekarang tu walaupun tak ada nama besar tetapi mereka mempunyai hati yang besar. 2 hari sebelum bertemu Kedah, Coach ambil alih. Jadi apa sasaran yang realistik untuk Coach sendiri? 3 mata ataupun macam mana, Coach? Sasaran saya game to game, ya. Saya nak lihat. Saya nak lihat pemain-pemain tu bagi saya 100%. Game pertama kita ialah Kedah. Game yang kedua ialah JDT. Dengan JDT, ya. Lepas tu kita akan main FA Cup. So, permulaan yang agak sulit, agak susah. Tetapi apa yang saya minta daripada pemain-pemain, give their very best dan cuba sedaya upaya kerana dalam bola sepak apa-apa boleh berlaku. So, first thing, target is survival, ya, dalam Liga Super. Bukan senang. The first year. So, hopefully pemain-pemain ni akan bagi yang terbaik dan apa yang penting ialah pemain-pemain Sarawak diberi peluang dan bekerjasamalah dengan sepasukan walaupun ada pemain-pemain daripada Semenanjung dan foreign import, kita harap kita ada semangat keserawakian dan Sarawakins. Okay, Coach. Thank you. All the best for the first game, Coach. Thank you. We need all the luck. Thank you. Okey, ini 9 muka baru yang dibawa masuk Sarawak United untuk menghadapi musim 2022 dengan tumpuan yang menarik juga melihat kepada kebanyakan pemain-pemain ini adalah pemain-pemain muda yang dibawa menyeberang Laut Cina Selatan. Baik, seperti biasa untuk membicarakan perkembangan pasukan Sarawak United, Zul, kalau kita lihat tadi dari sesi temu bual, tempoh singkat buat Satya. Betul. Kalau anda lihat? Ya, memang singkat kerana kita tahu Satya ada cara dia, ada taktikal dia, ada falsafah dia. Tetapi dia terpaksa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh E.L. Alvarasan dalam mengharungi beberapa perlawanan awal, di mana kalau saya boleh kongsikan, di mana dalam temu bual saya bersama Satya sebentar tadi, pertukaran taktikal ataupun perubahan pemain hanya akan dilakukan selepas 2 hingga 3 perlawanan, iaitu kalau kita boleh katakan selepas tamat aksi Piala FA, kerana selepas itu saingan Liga akan berehat sementara kerana kalender antarabangsa akan berlangsung. Jadi saya rasa cabaran yang suka buat Satya untuk mencuri mata bertemu Kedah maupun JDT dalam 2 aksi awal itu. Okey, kita nak bawa juga perbincangan tentang bagaimana muka-muka baru yang dibawa masuk. Adakah ia menepati apa yang Satya miliki ataupun kita tahu Satya mengambil alih dalam tempoh masa yang singkat, Zul, dengan pemain baru. Okey, kalau kita tengok pasukan Sarawak United telah diperkuatkan seramai kita tahu tadi 9 pemain baru. 6 pemain adalah pemain tempatan dan 3 pemain import. Dan kalau kita lihat senarai itu juga, Gonzalo Soto misalnya merupakan pemain pilihan El Alvarasan. Pernah bersama PKNS FC sebelum ini. Maksudnya pemain itu pernah berada di bawah bimbingan E.L. Alvarasan. Jadi saya lihat mungkin pilihan yang ada ataupun
yang disukai oleh Satya Nadin adalah berbeza. Kerana dalam temu bual dia juga ada mengatakan ketiadaan pemain seperti Sandro da Silva, Taylor Regan dan juga pemain tempatan seperti Tommy Mawat dan Badrul Hisham Hanapi menyukarkan, merasai kehilangan ketiadaan 4 pemain ini. Jadi saya rasa berdasarkan apa yang dicakap oleh Satya, beliau ada pemain pilihan beliau sendiri. Jadi untuk pemain baru, kita boleh katakan sesuatu yang berbeza akan ditampilkan buat Sarawak United musim ini. Okey, itu cerita tentang pemain baru kerana mengenali Satya Nadin, dia pastinya akan membawa sesuatu magic. Ada kalanya berkesan dengan pemain-pemain muda. Okey, kita tutup cerita tentang pemain baru. Satya ada menyatakan bahawa berdepan dengan Kedah, berdepan dengan JDT antara tugasan awal. Ia melihat kepada masih lagi kita bawa perkataan singkat itu untuk dibawa oleh Satya Nadin. Okey, saya lihat hanya Magis yang akan membantu Sarawak United untuk beraksi ataupun menampilkan aksi terbaik dalam 5 perlawanan awal ini. Zul, ini perlawanan pertama bertemu Kedah di tempat sendiri. Okey, kalau kita tahu pada sebelum ini Sarawak United berpangkalan di Lembah Kelang. Betul. Jadi kali ini mereka berpangkalan di Kuching. Jadi saya rasa dengan kehadiran penyokong pemain ke-12 mungkin akan membantu untuk perlawanan pertama bertemu Kedah. Dan kalau kita tahu sekarang ini pasukan Kedah bukanlah seperti yang dahulu. Mereka juga diberi nafas baru di bawah bimbingan Adi Syarin Sahak dan seterusnya. JDT of course satu orang kata misi yang mustahil buat Sarawak United untuk meraih mata, terutamanya beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. Dan seterusnya Penang FC dan Sabah itu adalah peluang terbaik buat Sarawak United meraih mata. Okey, tetapi kalau kita lihat kepada saingan Liga Malaysia, anda berpengalaman dalam Liga Malaysia. Ada kalanya untuk mengekalkan konsisten 4 ataupun 5 perlawanan awal, ada kalanya ada tim perform, ada tim tidak, tetapi memasuki pusingan kedua cerita itu akan berlaku. Betul. Kalau kita tengok, Sarawak United juga adalah pasukan pendatang baru Liga Super selepas muncul naib juara Liga Perdana musim lalu. Jadi saya rasa cabaran untuk Sarawak United adalah berbeza berbanding pasukan-pasukan lain. Mungkin kita boleh ambil contoh Penang FC misalnya. Penang FC cemerlang pada musim pertamanya dalam Liga Super selepas dinaikkan pangkat. Tetapi pada ketika itu pasukan Penang tidak diberi perhatian. Tetapi untuk Sarawak United di bawah bimbingan Satya, pasukan ini sudah pasti akan diberi perhatian oleh pasukan-pasukan lain. Okey, kita tutup cerita tentang pasukan Sarawak United. Untuk makluman para peminat pasukan Ngap Sayot, esok bertempat di salah sebuah pusat membeli belah akan berlangsungnya upacara JC baru pasukan Sarawak United jam 7.30 malam. Baik, tutup cerita tentang Sarawak. Tapi saya ada soalan untuk Afizal. Okay. Untuk Sarawak United, kedudukan terbaik untuk musim ini? Saya rasa kekal dalam Liga Super adalah relevan. Itu juga dikatakan oleh Satya dan juga Presiden Datuk Posam Jais. Okey, kita beralih Zul kepada PJ City di mana Zul ada sesi temu bual bersama dengan Coach P. Maniam. Zul, kalau boleh kita dengar dulu apa kata P. Maniam? Teruskan, silakan. Melaka, our first game. We are looking forward and it's a home game. And saya tak nak bagi tekanan kepada pemain. Tapi pemain kena faham, this is Super League and it's not easy to play against Melaka team. They are strong, they got good foreigner and local players. And it's all about their performance on the field. Kita mau tengok they give 100% commitment dalam game dan menunjukkan apa yang kita ajar dalam latihan mereka bawa dalam perlawanan. Ini akan membantu untuk bermain dengan lebih baik. Okey, Melaka dia maybe orang kata tak tahu lagi lah siapa yang akan diturunkan coach tapi kita dapat lihat ada Evadio di situ. Top scorer last year. So macam mana coach tengok Melaka dengan mungkin akan meletakkan Evadio? Mereka ada pemain yang bagus macam Ifidayo, Adriano, even Sony and one more player. They got 4 attacking player and of course we need to do defend better. And Ifidayo kalau kita tengok your top scorer and he's a very good player, quality is there. Last year he already proved it's not easy to stop him, but somehow saya rasa PJ City pemain mereka akan ataupun mereka tahu macam mana nak stop dia untuk menyaringkan gol. Okey Afizal, ada satu lagi perkara yang menarik dikongsi oleh P. Maniam adalah
kehadiran mereka dalam Liga Super pada musim kedua menggunakan pemain tempatan sepenuhnya. Okey. Beliau menjangkakan situasi sama akan dialami PJ City seperti KL City. Pada musim pertama tidak diberi perhatian oleh pasukan oponen. Tetapi untuk musim ini beliau menjagakan pasukan lawan sudah baca dan belajar daripada musim lalu untuk memberi perhatian dan ambil serius terhadap pasukan PJ City. Jadi beliau menjagakan untuk musim 2022 ini PJ City berdepan cabaran yang sukar. Pemain baru macam mana tu? Untuk PJ City seramai, mungkin saya boleh katakan 7 ataupun 8 pemain baru dan pemain yang paling mencuri perhatian saya, mungkin saya boleh kongsikan S. Kumaran, berhijrah daripada Melaka dan sebelum ini beraksi bersama Kalau kita lihat ni Pahang FC. S. Kumaran antara 7 pemain selain daripada Asfar Arif, Aaron Kumar, Barat Kumar, adik-beradik, Nasir Basharuddin, Shivan Pillay dan Mark Kusma. Kenapa saya katakan S. Kumaran boleh dikatakan sebagai player to watch untuk musim 2022 bagi pasukan PJ City kerana pemain ini telah menjaringkan 4 gol Afizal pada musim 2021 dan membantu Melaka untuk layak ke peringkat separuh akhir. Daripada 4 gol yang dihasilkan itu, Kumaran telah menduduki tempat ketiga ataupun kedudukan ketiga sebagai pemain atau penjaring tempatan terbanyak, berkongsi kedudukan ketiga bersama beberapa pemain lain. Jadi atas faktor itu saya lihat S. Kumaran akan memberi impak yang besar kepada pasukan ini yang menamatkan saingan Liga Super di tempat ketujuh musim lalu. Okey, sebelum kita saksikan jadual perlawanan, saya lebih tertarik Zul untuk melihat kerana pada musim lalu ketiadaan defensive midfielder, pure defensive midfielder, kebergantungan kepada Guru Sami untuk berbuat dua kerja dilihat diisi oleh Aceh ataupun Nasir Basharuddin. Itu satu pilihan, satu option yang sangat baik Zul. Satu pembelian yang mungkin berbaloi juga. Aceh, Nasir Basharuddin tidak dapat minit permainan bersama Terengganu FC. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk membuktikan keupayaan. Beliau juga sudah membuktikan mewakili skuad kebangsaan pada edisi 2016 di Piala Suzuki AFF dan bersama Perak sebagai kapten. Jadi tiada yang mustahil ataupun kita tidak boleh hairan dengan kehadiran Nasir Basharuddin. Okey, berat tak berat ni PJ City untuk 3 perlawanan pertama? Untuk PJ City saya rasa laluan dia seimbang. Okey, kalau kita boleh lihat jadual memang agak menarik ataupun agak boleh katakan mudah lah. Bukan mudah, seimbang untuk laluan PJ City. Bertemu Melaka, Sabah, kemudian Kelantan, disusuli Terengganu dan Seri Pahang. Itu 2 perlawanan yang keempat dan kelima itu adalah cabaran sebenar. Tetapi untuk perlawanan awal saya boleh katakan peluang terbaik untuk PJ City orang kata mencuri mata. Dan kalau saya boleh kongsi juga Afizal, PJ City ini adalah pasukan yang liat. Pada 2021 mereka berjaya mengharungi 3 perlawanan awal tu tanpa kalah. 2 keputusan seri, 1 kemenangan. Pada ketika PJ City dianggap sebagai underdog ataupun pasukan belasahan, pasukan lubuk mata, tetapi sebaliknya berlaku dan kita menjagakan itu juga boleh dilakukan oleh PJ City pada musim kedua. Tetapi yang pada saya lah yang melihat daripada secara keseluruhan, dari 5 perlawanan ni mereka perlu mengutip mata. Tetapi di pasukan mana nak kutip mata? Kerana apa saya katakan begini? Kerana persiapan pasukan-pasukan untuk musim baru Liga Malaysia ini sangat luar biasa. Jadi kedudukan tanpa pemain import itu juga perlu diambil kira oleh PJ City Zul. Ya, tanpa pemain import. Yap. Saya melihat mungkin cabaran yang sukar bagi PJ City, tetapi mereka telah buktikan tanpa pemain import mereka boleh mengharungi pada musim lalu. Cuma musim ini seperti saya katakan, opponent dah tahu, opponent akan go lebih kuat, lebih orang kata fokus. Jadi memang satu yang sukar buat PJ City untuk mengekalkan prestasi pada musim lalu. Apapun, terima kasih banyak Zul. Esok ada lagi pasukan baru. Cuma kita nak kongsikanlah perkembangan terbaru di mana kita dilaporkan ada sebuah pasukan Liga Super telah jurulatihnya didapati positif bersama beberapa pemain lain. Jadi pasukan tersebut adalah akan beraksi di tempat lawan pada minggu pertama ini, pada peluang pertama ini. Jadi kita akan dapatkan perkembangan dan juga maklumat lanjut berkenaan dengan perkara ini. Itu memang kerja awak lah kan? Betul. Okey, terus setia bersama kami pastinya di Nadia Arena.